Ini tak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kajak? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Boleh masuk semua kawan-kawan. Dah 4 orang. Boleh masuk, Masya Allah. Masya Allah, dengan yakin, iman dan ihtisab. Dengan yakin kita pada janji perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk, Masya Allah. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak suara Ustaz ni? Dapat dengar tak suara Ustaz? Dapat dengar tak suara Ustaz? Dapat dengar tak suara Ustaz? Clear ke? Ke macam mana? Clear ke? Masya Allah. Masya Allah. Untuk kita hari ini, Masya Allah, kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita harap dengan kita raikan segala apa dia tu, dengan dua sifat tu, iman dan ihtisab, dengan menjaga adabnya, iman dan ihtisab, kita jaga adab dalam beradab. Masya Allah. Masya Allah. Kita tunggu kawan-kawan sekejap. Masya Allah. Sekarang kita ada baru 2 saja, Jeff dengan Hisham Muhammad Noh. Kita ada 19 dah, Masya Allah. 19. Masya Allah. Masya Allah. Kita tunggu sekejap, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada, amma ba'du. Ya, kita sambung balik kepada pengajian kita, iaitu pada muka surat 467, masih lagi dalam jilid kedua, di dalam bab Kitabus Salat, dan di dalam Kitabus Salat bab meletak pengadang ketika solat. Pasal ketiga dah. InsyaAllah kita ada satu fasal lagi. Hadis yang 786 kurungan 15. Baginda solat di dalam rumah yang sangat sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi fa idza sajada ghamadani faqabastu rijliya fa idza qama basastuhuma. Qalat wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih, muttafaqun alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sayyidina Aisyah berkata, aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kakiku ke arah kiblat baginda. Apabila baginda sujud, baginda mencuitku. Lalu aku menarik kakiku. Apabila baginda bangun, aku melunjurkan kakiku semula. Sayyidatuna Aisyah berkata radhiyallahu anha,
ketika itu rumah-rumah masih belum mempunyai pelita penerangan. Masa itu tempat sujud Nabi ialah tempat Sayyidatuna Aisyah meletakkan kakinya. Maksudnya tuan-tuan boleh bayangkanlah rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebesar mana rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yani maknanya sekadar dapat tidur pada 2 orang sahaja. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun tahajud dan Nabi nak sujud tu, Sayyidatuna Aisyah akan menarik kaki dia bagi baginda sujud. Apabila baginda mencuitnya, aku akan melipatkan kakiku untuk memberi ruang kepada baginda sujud. Apabila baginda bangun daripada sujud, beliau akan membetulkan semula kakinya. Sayyidatuna Aisyah kata baru dia berlunjur balik tidur. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tidur terlalu dekat dengan tempat Nabi solat? Para syurah, ini dalam para ulama yang mensyarahkan hadis ni, syurah hadis, iaitu para ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, menjawab bahawa rumah Nabi terlalu kecil, di mana tempat tidur di situlah tempat solat. Maksudnya tak ada tempat masak, dan sebagainya. Ramazani, yakni menyentuhku. Hadis ini adalah dalil mazhab Hanafi yang berpendapat bahawa dengan menyentuh perempuan wuduk tidak batal. Mazhab Syafi'i memberi jawapan bahawa kemungkinan ketika itu Nabi menyentuh Sayyidatuna Aisyah dengan beralas, beralas. Jadi sebab tidur ni dalam keadaan berpakaian. Biasa kalau orang-orang yang soleh, mereka ni tidur bukan macam kita tidur, pakai pakaian yang sempurna tidur, pakai baju tidur dan sebagainya. Jadi kalau mereka-mereka yang soleh lah, begitu, mana tak senang hati kadang-kadang mereka nak pakai kain, nak pakai singlet saja pun tak selesa. Tak selesa sebab kita tidur, kita belajar di madrasah, kita tidur dengan baju lah. Kita tidur dengan baju, tak kisahlah kurta tidur je, kita ada tidur dengan baju sebab kita tidur ramai-ramai, so perlu menjaga aurat. Jadi kita tidur dengan baju. Sebab tu saya kalau pergi dalam jemaah, saya masih tidur dengan baju lagi. Kat rumah saya pakailah seluar, lepas tu saya pakai t-shirt. Tapi kalau tidur dengan jemaah, saya masih lagi pakai kurta, tidur dengan kurta lagi. Sebab tak biasa kan, jadi aurat kita terbuka dan sebagainya, tak sopan. Jadi begitulah, apatah lagi isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur tu memakai pakaian yang sempurna. Jadi bila Nabi sentuh tu, Nabi bukan menyentuh kulit Sayyidatuna Aisyah, tetapi Nabi menyentuh tempat yang mana terdapat pakaian, iaitu beralas. Jadi kata dalam mazhab kita, menyentuh wanita tadi membatalkan wudu. Menyentuh wanita tanpa berlapik membatalkan wudu. Tanpa berlapik tadi membatalkan wudu. Khair. Dan rumah Aisyah, Nabi kata rumah tu masih tak ada pelita lagi. Kan kita dah beritahu Masjid Nabi SAW tahun ke-9 baru datangnya pelita, baru datangnya misbah, masabih. Di situ dia buat jamak kepada misbah adalah masabih. Dan kitab kita Mishkatul Masabih, syarahnya Midrajul Fawatih. Begitu, Mishkatul Masabih dan syarahnya Midrajul Fawatih. Khair, maksudnya tak ada lampu lagi rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehidupan yang sederhana. Kita panggil kehidupan yang sederhana. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang sederhana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu sederhana. Kehidupan Nabi terlalu sederhana. Begitu. Dan tak ada lampu lagi. Rumah tu tak ada lampu. Tahun 9 Hijrah barulah Tamim Dari, seorang Kristian yang masuk Islam, yang datang memeluk Islam, dan disitulah beliau telah membawa lampu ke masjid Nabi.
dosa melintas orang yang sedang bersolat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu ahadukum ma lahu fi an yamurra baina yaday akhihi mu'taridan fi shalah kana la an yuqima mi'ata amin khairum lahu min al-khutwati allati khata. Rawahu Abu Dawud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mengetahui apakah akibat jika dia melintasi di depan orang yang bersolat, pasti dia akan merasa dia merasakan berdiri selama 100 tahun adalah lebih baik daripada langkahan yang dia melintasinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Akhihi bermaksud saudara lelakinya sahaja, bahkan umum. Nabi menggunakan kalimah ini kerana kalimah ini panggilan yang baik dan baginda suka mengucap kalimah ini. Dia panggilan akhi, ya akhi. Kalau kita nak panggil kawan-kawan kita kan enta, ya akhi, ya akhi. Kalau kita dalam bahasa Urdu, bai, kita bubur depan tu bai, bai Abdul Wahab. Kita panggil dengan perkataan yang hormat, bai Abdul Wahab sahib Haji Abdul Wahab sahib. Bai lah, sama-sama kita panggil bai lah, saudara, akhi. Jadi kalau kita ya akhi, ya akhi, kita gunakan perkataan Arab tu lagi sempurna lah. Ya akhi, ya akhi, dengan cantik lah perkataan sempurna. Ya akhi, tuan-tuan mulia, Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, saudara yang mulia, itu panggilan yang terbaik. Sebab itu kita diajar di madrasah, apabila kita memanggil nama kawan kita, walaupun semasa ketiadaan mereka di hadapan kita, kita beritahu baik. Baik Husnul Hizam tak ada, baik Jeff tak ada, baik Nobli tak ada. Itu dalam bahasa Urdu lah. Kita kalau Arab kita akhi Husnul Hizam tak ada, akhi Jeff tak ada. So kita sesuai lah dengan bahasa kita. Saudara kita Hasnul Hizam tak ada. Jadi perkataan-perkataan yang Nabi suka gunakan, iaitu memanggil seseorang dengan satu panggilan yang mana semua orang suka dengan panggilan tersebut. Panggilan tersebut, panggilan mesra. Jeff Hasbullah, Masya Allah, saudara Jeff, Masya Allah. Maksudnya akhi kita panggil. Jadi hadis yang lalu menyebut 40. Jadi sana 40 tak tertentukan 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Tapi oleh kerana hadis ini menyebut 100 tahun, maka di sana kita kiaslah, maksudnya 40 tahun. Semalam kan kawan-kawan telah bertanya macam mana kita di Masjidil Haram, Ustaz, orang terlalu ramai, kita boleh lintas ke tak boleh lintas? Kan saya dah beritahu, kita pergi tu kan dengan masa yang free lah. Kita tak buat apa-apa, kita dah bagi masa untuk ke sana. So kita tak perlu cepat-cepat, kita tunggu sembahyang tenang, relaxkan, pergi masjid. Janganlah nak bagi sembahyang pun pergi kat masjid je. Pergi masjid sembahyang saja, rugilah. Kalau pergi ke sana, janganlah sembahyang kat hotel, janganlah sembahyang jemaah ke hotel ke, janganlah sembahyang kat hotel-hotel kita tu. Pergi sekali saja, maghrib isya saja, ke Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Rugilah. Kita pergi kan free dah masa kita. Jadi kalau kita bagi pula masa yang sedikit di masjid-masjid tu, rugilah kita. Kita sepenuhnya, baik-baiknya kalau 2 minggu tu, 5 hari, 3 hari Madinah tu, jangan keluar Madinah. Gitu. Sebab tu kan dia benar kalau musim haji duduk 8 hari di Madinah, 8 kali 5, 40 waktu. Kalau boleh 40 waktu tu takbiratul ula di Masjid Nabawi. Kita pergi Madinah di Masjid Nabawi. Dan sembahyang kita di Masjidil Haram tu, janganlah di hujung-hujung, janganlah di mall-mall. Walaupun duduk di Zamzam Tower tu, boleh sembahyang kat mall tu aja, sama dengan Masjidil Haram. Tak, pergi depan tu lagi bagus, pasal kita dekat dengan masjid.
Lagi bagus kita duduk depan Kaabah tu. Keluarlah awal sikit 1 jam. Kalau tak nak keluar 2 jam awal pun. Macam tu. Jadi so kita kena rancang lah. Perkara-perkara ini perlu kita bila kita rancang lah perkara ini. Untuk memudahkan segala dan untuk menunaikan ibadat dengan baik. Sambungan lagi hadis ke-788 kurungan 18. Wa'an Ka'b bin Ahbari rahmatullah alaih qala law ya'lamu marru baina yadayil musalli maza alaihi lakana an yukhsafa bihi khaira min an yamurra baina yadayhi wa fi riwayatin ahwana alaihi rawahu Malik. Sayyidina Ka'ab bin Ahbar rahmatullah alaih berkata, jika orang yang lalu di hadapan orang yang solat mengetahui apakah azab yang akan dikenakan ke atasnya, pasti dia akan merasa bahawa adalah lebih baik dia ditenggelamkan bumi daripada lalu dia di hadapan orang yang bersolat. Dalam riwayat berbunyi dia merasa lebih mudah. Hadis riwayat Imam Malik rahmatullah alaih. Ditelan bumi, penerangan ditelan bumi itu seksa dan azab yang pedih. Itu pun seorang itu akan sanggup menghadapinya lagi daripada sanggup menghadapinya lagi. Maknanya begitu berat sekali. Tapi kita dah beritahu hukum dia macam mana berdosa dan tak berdosa, kita dah bahaskan di dalam hadis sebelum ini. Jika seorang yang bersolat di kawasan laluan orang ramai orang, maka hendaklah dia ada satu orang yang berdiri di hadapan orang bersolat itu dan orang lain boleh melalui di hadapannya setelah itu. Ini adalah apabila masjid yang kecil dan tak ada jalan yang lain. Kadang-kadang orang tu dah lah dia nak sembahyang sunat lama, dia pergi duduk depan masjid tu. Alah, bijaknya dia. So, ke tepi ke kanan lah sedikit. Dah lah sembahyang tu khusyuk sangat. Lama juga. Tak boleh. Tadi kita orang marahkan orang cepat. Cepat nak balik ni. Kadang-kadang kalau orang tu nak lambat, nak lama dalam masjid, janganlah duduk depan laluan orang. Kesian orang nak sembahyang, nak lalu-lalang, nak keluar awal sikit daripada dia. Jadi so benda tu kena timbang-timbang lah. Sebab kehidupan kita ni, jangan kita menyusahkan masyarakat. Kita sesuai dalam ibadat kita pun, kita menunaikannya, kita memudahkan orang lain. Jika seorang itu boleh menjadikan manusia itu sebagai sutrah. Jadi apabila ni kita jadikan sutrah lah, boleh jadikan manusia ni sebagai sutrah lah. Duduk diri depan, bila diri depan, so orang boleh lalu lalang. Diri depan, orang boleh lalu lalang di situ. Sebagai sutrah dengan syarat orang itu tidak menghadap ke arah musalli dengan mukanya di sisi pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haythami dan Imam Ramli berpendapat tidak boleh secara mutlak menjadikan manusia sebagai sutrah. Imam Ramli ni kita panggil syekh juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Natijah daripada khilaf ini, Imam Ibn Hajar Al-Haythami berpendapat bahawa setiap saf adalah sutrah bagi saf di belakangnya, berbeza dengan Imam Ramli. Imam Ramli berbeza dengan pendapat Imam Ramli. Jadi, ini Ibn Abbas, hadis yang seterusnya yang terakhir dalam bab meletakkan pengadang ketika bersolat. Wa fi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila ghairi sutrati fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal khinziru wal yahudiyyu والمجوسي والمرأة وتجرئ عنه إذا مر بين يديه على قذفة بحجر رواه Abu Daud. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang solat tanpa sutrah, sesungguhnya solatnya akan terganggu oleh kaldan, khinzir, orang Yahudi, Majusi dan wanita. Memadailah jika mereka yang disebut itu melalui di hadapannya bahawa dia melontarnya dengan seketul batu.
hukum ini disebut dalam hadis untuk zaman permulaan Islam. Jadi sekarang kita tak boleh amal dah hadis ni untuk balik orang, tak. Maknanya hukum ni di awal Islam, lepas tu dia dah mansuh dah hukum ni. Yaqta'u, yakni bukan bukan menghabiskan solatnya, tapi menghilangkan khusyuknya lah. Illah dia, reason dia kenapa. Illah tu maksudnya reason. Kenapa kaldai khinzir orang Yahudi Majusi itu ditakuti najis? Kerana ialah ditakuti najis. Manakala illah wanita pula ditakuti mendatangkan syahwat. Bihajarin, yakni batu besar. Jika batu kecil dipanggil hisas. Itu batu besar kita letak sebagai sutrah lah. Lain itu kita panggil batu kecil al-hisat. So kita pergi ke seterusnya, bab yang seterusnya. Bab ni yang paling panjang lah dalam kitab solat. Bab sifatus solat. Bab yang paling panjang lah. Bab sifat-sifat solat. Maksudnya dalam rukun 13 tu, apakah perkara-perkara yang perlu kita jaga dengan tamak ninahnya, qiyamnya, rukuknya, dan sampai habis hadis ni. Dalam bab ni sambung lagi jilid ketiga, iaitu bab tasyahud, masih lagi dalam sifatul solat. Dia agak panjang sedikit bab ini. Bab sifatul solat ni panjang, hadisnya terlalu panjang, sampai bab kelebihan sujud lah. Kelebihan sujud, bab ni dia masih lagi dalam sifatul solat lah. Kelebihan sujud, bab bacaan, walaupun dia bacaan di semua ni bab bacaan dalam solat, semua tu dalam sifatul solat lah. Sifatul solat ni secara umum dibahaskan, lepas tu satu rukun dibahaskan satu persatu di dalam hadis ini. Maksud sifat kepada sesuatu amalan ialah wajib. Wajib sifat tu fardu ke, sunat ke, haram ke, harus ke, makruh ke. Sifat tu ialah nak menunjukkan sesuatu amalan tadi, adakah sifat dia, amalan tadi apa dia sifat dia, wajib ke, fardu ke, amalan tu sunat ke, amalan tu haram ke, amalan tu harus ke, atau amalan tu makruh ke. Bab ini akan menerangkan amalan-amalan dalam solat yang bersifat seperti sifat-sifat tersebut. Pertama, hadis pertama, tamak ninah adalah amalan wajib dalam solat. Tamak ninah ni ialah satu amalan yang wajib di dalam solat. Sifat solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. Khair, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah masuk ke masjid. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di bahagian tepi masjid. Lalu lelaki itu solat. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salamnya dan bersabda, "Pulanglah ke tempat kamu dan solatlah semula. Kemudian sesungguhnya kamu masih belum bersolat."
Lalu lelaki itu pergi ke tempatnya dan solat. Kemudian dia datang semula dan memberi salam. Maka baginda membalas salamnya dan bersabda, pulanglah ke tempat kamu dan solatlah semula. Sesungguhnya kamu tidak masuk, kamu masih belum bersolat. Lelaki itu berkata selepas kali ketiga atau lebih, tunjuk ajarlah saya ya Rasulullah, tunjuk ajarlah pada saya. Maka baginda SAW bersabda, apabila kamu ingin menunaikan solat, sempurnakanlah wudu, kemudian kamu menghadap kiblat dan mengangkat takbir, kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu, kemudian kamu rukuk sehingga sempurna tamakninah, kemudian angkatlah kepala sehingga kamu berdiri tegak, kemudian sujudlah sehingga sempurna tamakninah, kemudian kamu duduk sehingga sempurna tamakninah, kemudian sujud semula sehingga sempurna tamakninah. Dalam riwayat yang lain berbunyi, kemudian kamu bangun sehingga kamu berdiri tegak, dan kamu lakukan sedemikian pada setiap rakaat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis riwayat muttafaq alaih. Okey. Hadis ini sangat masyhur lah. Dia dikenali sebagai hadis musi'us salat, iaitu orang yang mereka yang merosakkan solatnya. Mereka yang merosakkan solatnya. Adat mulia para sahabat, mereka akan menyembunyikan nama sahabat yang melakukan perkara mengaibkan, sebagaimana nama seorang yang digelar Muhajir Ummul Qais. Begitu juga dalam hadis ini cuma disebut seorang lelaki sahaja. Muhaddisin telah cuba mencari sedaya upaya untuk mengetahui siapakah sahabat tersebut, tapi tidak juga dapat dikenali. Inilah keadaan sahabat Nabi SAW. Amalan mulia mereka ialah apa? Apabila sesuatu hadis diceritakan mengenai seseorang, maka bila perkara itu boleh mencacat celakan seorang, boleh merendahkan seseorang, mungkin boleh mengaibkan seseorang, sebab hadis Nabi SAW yang mana akan dipakai sampai bila-bila. Jadi sahabat tidak menceritakan nama lelaki tersebut. Siapa dia tak beritahu. Macam kisah itulah, kisah lelaki yang berhijrah untuk mengahwini Ummul Qais, maka disebut muhajir saja, orang yang berhijrah untuk berkahwin dengan Ummul Qais. Hadis yang pertama dahulu. Kita dah sampai hadis ke 790 dah. Masya Allah, hampir 1000 hadis dah. Masya Allah, begitu. Jadi itu hadis masyhur. Sahabat tersebut telah masuk ke masjid untuk solat tahiyatul masjid lah. Maksudnya masuk sembahyang, Nabi ada dalam masjid, nak sembahyang sunat tahiyatul masjid lah tu. Kemudian duduk nak menyertai majlis baginda SAW. Duduk bersama-sama nak menyertai majlis baginda SAW. Baginda tidak memberitahu kesilapannya. Kadang-kadang dia tak, kadang-kadang satu orang tu kita tak beritahu kesilapan dia, cuma kita beritahu, kamu ulangkan balik. Supaya apa? Supaya orang tu dia perasan, supaya orang tu dapat berfikir sendiri. Bila dia tahu akan kelemahannya, maka dia dapat memperbaikinya. Ataupun kalau dia tak faham langsung, dia boleh tanya orang yang lebih mahir. Baginda tidak memberitahu kesilapannya supaya dia dapat faham sendiri apakah kesilapan yang telah dilakukan, lalu mengubahnya. Jadi apabila seorang itu tidak diberitahu akan kesilapannya, barulah dia akan timbul keinginan untuk mengetahui dan menginginkan supaya kesilapannya diperbaiki. Tetapi jika terus diberitahu, maka dia tidak akan ada keinginan untuk memperbaiki. Sebab apa? Perubahan ini satu-satu kepada yang baik, mesti dia ada talab, dia ada keinginan, berada kepada keinginan, baru dia akan dapat berubah. Manusia ni bila dia akan diberi taufik, bila dia ada keinginan, bila dia ada usaha, maka Allah SWT akan memberi keinginan. Jadi untuk kebaikan ni, supaya satu orang tadi timbul keinginan untuk melakukan kebaikan, maka setelah keinginan itu ada dalam diri seorang, maka mudahlah kebaikan itu akan dilakukan secara berterusan. Masya Allah, dalam kerja dakwah ialah kita menimbulkan umat
supaya umat berada, supaya datang dalam diri umat ni keinginan. Sebab itu dah apa maksud dakwah? B dalam bahasa Urdu dia kata apa? B talab bando ki pas jaकर talab पैदा करना. B talab bando, orang yang tak ada keinginan. B talab bando ki pas, pergi ke rumah-rumah, pergi kepada mereka yang tidak ada keinginan. Talab पैदा करना, supaya timbulkan keinginan mereka. Pergi berulang-ulang kali, ajak berulang-ulang kali, datang ke masjid dengan cara yang baik. Kadang orang marahlah, kadang orang kata apa-apa, senyum dengan doa, Masya Allah, supaya timbul dalam hatinya keinginan. Apabila timbul dalam hatinya keinginan, maka segala perbuatan-perbuatan buruk itu akan ditinggalkan berterusan. Jadi kerja dakwah ialah bukan kita nak memerangi, kita nak memerangi maksiat, tetapi dengan cara hikmah, agar perkara yang diperangi tadi, yang kita halangi tadi, bukan setakat dia meninggalkan waktu itu, tapi seorang itu meninggalkan seumur hidupnya maksiat tersebut. Bila ada keinginan tadi. Itu dalam usaha dakwah ke. Jadi dalam dakwah kepada kebaikan, kita perlu menimbulkan keinginan umat untuk menyedari kesilapan, supaya mereka mencari di mana kesilapan mereka dan keinginan untuk memperbaikinya. Dengan faedah ini akan dapat dihasilkan, dengan ini faedah yang banyak akan dapat dihasilkan. Ja'a, lelaki itu datang, fasallam alaih. Dia telah dapat diketahui bahawa apabila kembali semula kepada majlis yang telah ditinggalkan, maka hendaklah memberi salam. Maknanya dia dah keluar majlis, duduk dalam majlis Nabi. Lepas tu Nabi kata, irji' fa innaka lam tusalli. Kamu ni tak sembahyang lagi. Fasalli fa innaka lam tusalli. Sembahyang balik, ulang balik. Lepas tu dia nak masuk majlis. Bila nak masuk majlis, maka dia bagi salam balik. Hadis ini bukanlah bertujuan untuk memberitahu kesemua rukun solat, bahkan untuk memberitahu pentingnya tamakninah pada rukuk, pada iktidal, pada sujud, dan pada duduk di antara dua sujud. So ada 4 tamakninah tadi. Jadi sebab itu kita panggil rukun 13. Kita panggil rukun 13, tapi ada lagi 4 lagi tempat yang mana adanya perbuatan tamakninah, perbuatan tamakninah tadi. Jadi 13 campur 4 tadilah 17. 17 tempat yang mana kita ada tamakninah, yang mana dikatakan rukun tadi. Di samping itu juga baginda memberitahu mengenai wuduk dan sebagainya. Di dalam hadis ini banyak perkara yang ditinggalkan oleh rawi, seperti rafa' yadain, mengangkat 2 tangan, mengangkat takbir dengan 2 tangan, dan sebagainya. Untuk ikhtisar, untuk nak ringkaskan, kadang-kadang satu hadis tu dia hanya highlight pada satu perkara sahaja, atau beberapa perkara. Tidak dimuatkan satu hadis tu ke semua benda yang nak diceritakan. Kadang waktu ni Nabi nak tekan ni, waktu ni Nabi nak tekan ni, waktu ni Nabi. Cuma dalam fiqh tu ulama-ulama telah mudahkan kita, dalam kitab-kitab fiqh telah susun apa-apa daripada semua hadis tadi, telah disusun, telah dibuat data dan fakta. Okey, syarat syarat wudu ada 6 syaratnya. Lepas tu dia buat fakta-fakta tadi, buat data-data tadi, supaya mudah kita. Betul, kita belajar fiqh begitu. Dan sebelum buat fiqh tadi, dia ada kitab usul fiqh. Usul inilah yang akan meletakkan data-data tadi. Daripada hadis, Quran, ijma' dan sebagainya lah diambil. Khair. Rukuk hendaklah menunduk kepada 90 darjah, supaya setiap sendi tenang seketika pada tempatnya. Pada tempatnya. Maksudnya bila kita rukuk, kita rukuk kan, kita pergi belajar dulu tentang macam mana nak dapatkan sembahyang khusyuk dan khudu' tadi. Jadi dalam tu ditunjukkan pada kita siapa tu
iaitu mereka yang mana yang sembahyang tu tengkorak pula sembahyang. Okey, sujud dia maksudnya apa? Nak tunjuk macam mana keadaan sendi apabila melakukan rukun-rukun tadi. Rukuk 90 darjah, lepas tu iktidal, berdiri tegak. Dia tak sempat berdiri tegak tu, angkat tu, tak sempat tu berdiri tegak, terus rukuk selalu. Tak boleh. Maknanya berdiri tegak sekadar itu, sekadar tamak nina. Jadi 90 darjah supaya sendi tenang. Maknanya duduk balik kepada 90 darjah, subhanallah, sekadar tamak nina. Lepas tu bangun balik untuk iktidal. Imam Salas mengatakan tamak nina adalah rukun dalam solat. Jika tiada tamak nina, maka solat tidak dikira. Apa maksud tidak kira? Tak sah lah. Imam Abu Hanifah menyatakan tamak nina tu dia bukan rukun, dia bukan fardu, tapi dia wajib. Meninggalkan wajib juga begitu, tapi meninggalkan wajib maka perlu adanya sujud sahwi. Begitu. Tapi Imam Abu Hanifah dia longgar sikit. Rukun dia wajib, dan kita telah jelaskan dulu fardu dan wajib ni mutaradifan. Cuma lafaz berbeza, penyabitan hukum tadi berbeza, tapi di segi pelaksanaannya wajib bagi kita Imam Syafi'i lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i bagi kita macam tu. Jadi pendapat Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Imam Abu Yusuf ni anak murid Imam Abu Hanifah lah. Imam Muhammad juga adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad ni kita panggil Imam Muhammad ni kan, yang duduk sebelah Imam Abu Hanifah tu masa belajar tu. Masa tu dia muda lagi, tak ada janggut lagi. Imam Hanifah takwanya dia letak sebelah tepi, dia panggil tarfai. Juga sependapat dengan jamhur. Jadi dalam mazhab Imam Hanifah pun tamak ninah ni wajib dan rukun juga. Cuma tuan guru dia sendiri Syekh Imam Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah je kata tidak. Dan perkataan fa'innaka lam tusalli ini adalah dalil jamhur daripada hadis ini bahawa tamak nina adalah rukun lah. Jadi jika tidak dilakukan maka tidak sah solat. Imam Abu Hanifah terpaksa mentakwilkan hadis ini lam tusalli salatan kamilah. Maksudnya yakni solat tu sudah dikira, cuma tidak sempurna sahaja. Solat tu dah dikira, cuma tidak sempurna sahaja. Jadi tak sempurna lah. Jadi kita nak buat sesuatu benda tu sebab Allah nak daripada kita sempurna. Tapi kalau di segi sah tu kira sah dah. Tapi bagi kita imam yang tiga ni, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf, pengikut Imam Muhammad, pengikut Imam Hanifah dan Imam Muhammad ni, Imam Abu Yusuf ni, maka mengatakan Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Zufar. Gitu. Tiga orang ni anak murid lah. Jadi mengatakan itu adalah rukun. Inilah perkara-perkara yang perlu kita jaga. Sebab kita nak melakukan sesuatu tadi, biar kita belajar. Jadi kita belajar tu rukuk dia macam mana, qiyamnya macam mana, rukuknya macam mana. Tamak ninah tu ada di 4 tempat lah. Sewaktu qiyam, sewaktu tamak ninah tu ada pada tempat. Pada qiyam tu memang kita akan berdiri lama, tak kejap, sebab qiyam tu kita akan baca Fatihah. Maknanya tempat rukuk tu, tempat iktidal, tempat sujud dan di antara dua sujud. So tamak ninah tu sekadar apa nanti kita akan bincangkan. Tamak ninah tu dipanggil, kebiasaannya ialah sekadar ucapan subhanallah. Maknanya kita rukuk tu subhanallah, tu baru boleh kita intiqalkan, maknanya kita berpindah rukun seterusnya. Inilah perkara yang perlu jaga, jangan terlalu cepat sangat. Jadi biasanya kita tengok anak-anak kita lah sembahyang cepat tu. Masa di tadika tu, Masya Allah sembahyang tu dengan fardunya, wajibnya, sunatnya. Sebab belajar di tadika. Tapi bila dah belajar kitab tinggi, ni sunat je, ni harus saja. Budak-budak pun tak payah buat ibu, tak payah buat ayah, ni sunat je, ustazah kata sunat je. Jadi makin besar, makin mahir,
makin mudah kan. Sebenarnya masa kecil tu Masya Allah sembahyang elok. Jadi kita perlu jagalah sembahyang kita. Sembahyang ni adalah amalan yang utama, dan sembahyang inilah yang kita akan bawa kepada Allah. Dan Masya Allah kita akan gunakan sembahyang kita ni. Nabi kata ihmalu hawaijakum 'alal maktubah, selesaikanlah masalah kamu dengan solat fardu. Wallahu alam. InsyaAllah kita berhenti di situ saja pada pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Isnin lah, pada hari Ahad pagi ataupun Isnin malam lah. Tengok Ahad pagi macam mana, kita akan elankan nanti semasa di daurah. Jadi daurah kita akan bermula malam ni lah, 9.30 atau 9.45 nanti Ustaz akan elan. Tapi di dalam FB lagi lah daurah kita semasa di dalam FB. Jadi pada yang belum berdaftar lagi tu, silalah berdaftar, nanti link akan diberikan untuk sambungan kitab kita. InsyaAllah untuk kita habiskan jilid kedua. Kalau tak habis pun kitab Taharah ni kita masuk di daurah yang seterusnya dalam satu slot sahaja ke, kita habiskanlah kitab tu. Kita akan masuk pula jilid keempat. Jangan lupa jilid keempat, sebab jilid ketiga saya akan simpan untuk umum, dan jilid keempat kita akan belajar, iaitu kita belajar apa? Iaitu belajar Kitabul Janaiz, iaitu kitab bab solat jenazah dan sebagainya. Tapi bermula daripada hadis menziarahi orang sakit. Sebelum mati itu sakit dulu, maka hadis-hadis akan dikeluarkan untuk menziarahi orang sakit. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita jangan lupa untuk subscribe. Masya-Allah, pada dalam video ni jangan lupa untuk subscribe, dan juga jangan lupalah pada mereka yang belum lagi berdaftar, sila berdaftar cepat untuk kita mulakan daurah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in saraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Yang ketujuh ni daurah ketujuh kan? Tak lagi. Daurah ketujuh ni masih lagi guna jilid 2. Masih lagi ni daurah ke-6 ke-7 ni. Daurah ke-7 dah ni. Daurah ke-7 ni masih lagi jilid 2, tak jilid 4 lagi. Tak habis lagi, takkan kita nak langgar pula Jeff. Masih lagi jilid 2. Daurah ke-7 ni mungkin tak habis lagi sikit. Kita sambung ke daurah ke-8 sikit dalam, kita ada 4 slot kan, satu-satu daurah tadi. So mungkin ambil satu slot lagi ke untuk kita sempurnakan insyaAllah. Sebab kalau kita nak habiskan boleh laju je, tak apa, nanti mudahlah. Dia kata Allah lajunya baca, tak sempat nak ikut. Okey, wallahu alam. InsyaAllah.